All I wanted to do was play with you. Hi and Assalamualaikum semua orang, Khabar Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So guys, hari ni kita ada kisah seram lagi guys nak dengar daripada subscriber Kama yang berkongsi diorang punya paranormal story time. Dan kali ni Kama pilih cerita daripada Politeknik. Komen dahulu. So guys, hari ni kita akan baca sama-sama kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kama daripada Politeknik Dungun. Kejap. Politeknik Dungun, kawan Kama, Politeknik kat sini juga. Hahaha, Kama akan pastikan dia tengok video ni. Tapi sebelum kita baca cerita seram ni, jom kita baca doa dulu guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan kisah seram ini. Kama boleh panggil saya Ros Atikah atau Ros, nama yang selalu dipanggil dekat poli. Cerita ni berlaku pada saya waktu saya semester 1 pada tahun 2018. Waktu ni tak ada COVID lagi guys. Dekat dengan poli saya tu, dekat sangat dengan Bukit Bauk. Bukit Bauk ni memang terkenal dengan pelbagai cerita misteri. Antaranya ada kedai makan yang tak wujud pun dekat kawasan tu, tapi ada pengguna jalan raya yang singgah di kedai itu. Banyak lagi lah kisah pasal Bukit Bauk ni yang kamu boleh cari dekat internet. Walau saya ni orang Terengganu, tapi saya taklah ambil tahu sangat pasal misteri Bukit Bauk ni. Yang banyak ceritakan pasal Bukit Bauk ni kawan saya dari KL. Tapi saya tak nak cerita pasal kisah Bukit Bauk ni pun. Saya nak cerita beberapa kisah yang saya dan kawan-kawan saya semasa semester 1. Kalau ikutkan banyak je lagi cerita. Tapi buat masa ni saya nak cerita 3 tajuk dahulu. Wow, banyak ya dia ni mengalami paranormal story. Tapi kan cerita pasal Bukit Bauk ni, kamu macam curious lah. Korang kau dengar macam curious tak? Korang nak tak kamu buat konten, kamu research pasal Bukit Bauk ni? Komen down below. Okay guys, kisah pertama guys yang diorang pernah lalui, iaitu kisah ni bermula saat minggu pendaftaran. Time ni ramai pelajar baru yang datang dari pelbagai buah negeri, dan time ni saya berjumpa lah kawan baru. Kawan baru lah katakan dia punya seronok lain macam. Okey, bermulalah kisah antara kami berenam. Antara nama kawan saya ni ialah Lia, Hanis, Akish, Aina, Rose dan Atirah. Saya mula dengan Atirah. Dia ni ada satu keistimewaan. Dia boleh nampak benda tu dan dalam badan dia pun ada sesuatu katanya. So, Lia nama tadi. Atirah. So, Atirah ni dia ada sixth sense lah guys. Seterusnya, Lia. Dia ni sebenarnya dah kenal sebelum masuk puli lagi, tapi melalui WhatsApp je lah. Tapi dia ni badan lemah sikit. Okey, dia macam takut-takut sikit. Selain tu Aina, Akish dan Hanis, dia orang ni tahu benda tu wujud. Tapi endah tak endah je lah. Ni memang normal lah. Manusia punya perasaan dengan terhadap makhluk tu. Dia macam tahu wujud tapi buat tak tahu je lah kan. Dan last sekali Rose. Pemilik cerita ni. Saya jenis dapat rasa tapi tak adalah nampak. Dapat rasa je kewujudan makhluk tu. Selepas 2 minggu start kelas kami, dah selalu bersama walau saya dan Atira blok asrama. Sebelum tu, lupa nak cakap, kami semua duduk asrama dipanggil Kamsis. Saya dan Atira duduk di sayap PB berdekatan hutan Bukit Bauk. Bilik saya di tingkat 3 dan Atira tingkat 1 dan lagi 4 orang duduk sayap PD sebelah je dengan sayap PB. Anish dan Akish aras 1 dan Lia bersama Aina aras kosong, iaitu aras bawah tanah. Okay, last sekali lah. Tak payah naik tangga. Kembali pada cerita, pada hari Selasa biasalah ada perjumpaan unit beruniform dekat dengan padang rugby. Oh my gosh, malasnya. Kamu dengar cerita ni bukan macam, aduh malasnya nak pergi perjumpaan. Perjumpaan tu start dalam pukul 3 macam tu lah dan habis dalam pukul 5 lebih sikit. Kami berenam, entahlah nak cakap macam mana, happy dia lain macam hari tu. Orang cakap jangan happy sangat. Nanti ada something happen at the end of the day. Habis je perjumpaan tu, kami semua bergambar.
melompat sana sini dan bergurau. Time ni dalam pukul 6 lebih macam tu. Kami berjalan menuju pasar malam yang dibuka dalam poli waktu tu. So dalam politeknik diorang tu ada pasar malam. So hari tu diorang pergi pasar malam. Kami bergurau-gurau di padang bola dan menuju ke pasar. Lalu dalam perjalanan tu kami ternampak tebing. Tebing guys. Antara padang bola nak turun ke tapak konvo kami, ambil keputusan nak buat video dekat situ, which is boomerang, menggunakan phone Akish. Time ni seronok sangat, gelak ketahusakan lah katakan. Kami tak tengok lagi video tu sebab masing-masing dah lapar. Ni mesti ada something kat video ni. Selepas selesai kami beli makan, kami ambil keputusan nak duduk di tebing tadi. Tapi pada bahagian hujung sekali, tengah makan tu, Lia kata, "Weh, hantar video tu dalam grup." Lepas tu Akish pun send lah dalam grup. Time ni Atira dah nampak lain. Lepas tu Lia cakap, "Weh, asal video ni panjang? Bukankah kita ambil boomerang?" Lepas tu Akish kata, "Serius lah, asal dekat aku okey je." Dalam masa yang sama, Akish pun cakap, "Asal lama video ni?" Lepas tu Atira cakap, "Mestinya aku tengok time ni dia tak buka dekat phone dia sebab phone dia mati." Lepas tu muka Atira terus pucat dan menggigil sampai jatuh handphone. Atira terus pecamkan mata dan cakap, "Jom balik." Semua dah cuak, paksa juga Atira cakap apa yang dia nampak. Atira dah gigil tapi kami paksa juga dia cakap. Dia kata, "Baik aku cakap, ada benda hitam depan kau Lia. Dia warna hitam, mata merah. Dia betul-betul sebelah kau Lia. Aku tak nak beritahu tapi kau nak paksa." Lepas tu Ros kata, dah jom balik. Time ni dah senja dah dalam pukul 7. Memang lah guys. Maghrib macam tu. Saya pegang Lia sebab dia dah diam 1000 bahasa. So saya rasa dia dah lain sangat. Atira pun dah sangat lain. Nampak dia diam dan membongkak. Kami berenam bawa dia orang balik ke bilik bawah iaitu bilik Lia bersama Aina. Kami berenam duduk dalam bilik tu bersama. Saya dah tak sedar hati. Atira masih duduk dalam keadaan yang sama, tak berubah dan Lia menangis. Kami ambil keputusan suruh Lia pegang Yasin dan yang lain membacanya. Dalam beberapa ayat, Atira cakap dia nak balik bilik dia dan kami pindahkan Lia ke bilik Anis dan Akish. Rasa hati yang sangat tak sedap, kami call senior. Atira dah balik ke bilik dia di arah 1 PB. Bilik Atira berhadapan dengan bilik Anis dan Akish tadi. Lia pun stop menangis masa tu. Selang beberapa minit, saya nampak Atira dari tingkap sedang Alamak guys, aku takut nak teruskan baca guys. Selang beberapa minit, saya nampak Atira dari tingkap sedang membetulkan rambutnya di hadapan cermin biliknya. So, saya anggap dia sudah okey dan dalam masa yang sama, roommate dia call saya cakap Atira Atira pingsan dalam bilik. Di hadapan bilik dan tak sedarkan diri. Saya tanya, aku baru je nampak dia dekat dalam bilik tengah betulkan rambut tu. Bukan aku je nampak, Anis pun nampak. Roommate dia cakap, "Oi, mana ada kau nampak siapa? Atira dari tadi lagi pingsan selepas kau hantar dia." Saya dan Anis pun tengok sekali lagi pada tingkap. Tapi bilik tu langsir dia dah tak terbuka. Ada senior kami yang jaga Atira tu cakap pada saya, pada hari kejadian ada lembaga hitam besar berdiri di depan pintu bilik Hanis. Nasiblah saya dia tak nampak. Mahu saya yang mula pengsan. Ya tu. Part yang nampak kawan dia tengah sikat rambut kat cermin tu, seramnya. Ya Allah. So guys, kita sambung dengan kisah yang kedua yang Rose ni alami ya. Cerita kali ni di Kamsis, asrama, masih lagi semester 1. Pada minggu itu kami berenam tak balik ke kampung sebab cuti mid-sem ke cuti apa entah dalam 2 minggu je. So kami tak balik walaupun saya dekat je tapi nak ikut kawan yang duduk jauh ni. Ramai pelajar yang balik pada minggu tu, lebih kurang separuh Kamsis yang balik, separuh asrama yang balik. So minggu tu memang sunyi. Di asrama kami, kalau ramai balik dan kurang pelajar di asrama kafe akan tutup. Yelah sama lah. Kalau ramai yang tak balik memang kafe tutup guys. Dan pelajar dibenarkan keluar sampai pukul 10 je untuk makan. Pisang. Saya selalu lepak bilik Hanis dan Akish. Bosan duduk bilik roommate ada tapi bosan duduk bilik roommate ada tapi dia lepak dengan kawan dia bilik sebelah. Okey, saya lepak lah macam biasa bilik Hani segelak-gelak. Time ni kami bertiga je. Lia dengan Aina dah masuk bilik dia. Malam tu
Kami bercadang nak tengok movie dengan Karoks lah katakan. Karoks tu karaoke lah. Perempuan memang suka macam ni guys. Dalam jam 11 macam tu, Hanis cakap dekat saya, Ros, minta tolong ambilkan speaker dekat aras 2. Dengan tak ada perasaannya, pergilah seorang-seorang. Taimi, Lia dan Aina on the way nak pergi bilik Hanis. Tangga tu gelap sangat, tak ada lampu tapi dah biasa guna, so tak rasa seram sangat lah. Tapi pada malam tu rasa lain macam je. Rasa macam ada orang yang bergantung atas siling pada bahagian tangga tu masa naik ke atas tingkat tu. Ya Allah. Masa nak turun pun terasa macam ada yang memerhati. Dengan sekuat hati saya lari, dah cuak lah kata kan. Bila sampai bawah tu dah tak rasa apa-apa, buat macam biasa je. Si Anis ni suka sangat buka tingkap bilik dia. Yang saya nampak Atirah tadi tu lah. Time ni dalam 11.20 lebih kot. Tiba-tiba angin datang dengan tiba-tiba dan berbunyi shoo. Macam tu sekali dengan hujan. Tapi sekejap je dalam 20 saat macam tu. Semua dah kelang kabut nak angkat jemuran. Kayak baju yang diorang jemur, tapi suasana tu walau ramai yang keluar nak angkat jemuran tu, tapi sunyi dia lain macam tau. Sampai beberapa minit dari angin tu terdengar jeritan yang nyaring sangat dari Aras 3. Aras 3 ni kebanyakannya budak yang berbangsa India yang tinggal. Mula tu saya ingat diorang bergurau biasalah perempuan kan, tapi jeritan dia berulang-ulang. Memang seram gila. Kami semua cemas dan saya beranikan diri suruh semua orang masuk bilik dan baca apa yang patut sebab time ni dah rasa pelik sangat dan rasa meremang sangat. Jeritan tu berganti-ganti dengan gelak yang sangat mengerikan. Masa tu, ya Allah. Allah je yang tahu perasaan kami waktu tu. Selama setengah jam jeritan dan gelak-gelak tu kami dengar, suasana seram tu dipenuhi dengan ketakutan kami. Kami ramai-ramai saling mencari kawan-kawan yang tiada rumit supaya datang duduk bersama kami, risau kalau berjangkit histeria. Dalam masa yang sama kami dapat arahan dari senior untuk melihat semua pelajar masuk bilik atau di luar bilik dan menyuruh mereka masuk dan membaca ayat pendinding diri. Lama kemudian kami dengan bacaan Yasin dari tingkat yang sama, bacaan tersebut bercampur-campur dengan jeritan dan gelak dari dia. Selepas tu kami dengar suara budak lelaki yang naik pada aras tersebut. Macam-macam bunyi yang kami dengar sehinggalah beberapa budak lelaki India naik aras tersebut untuk angkat kawan dia bawa turun dari blok itu pada malam tu. Jeritan tu masih terdengar walau sayu-sayu je kedengaran. Pada malam tu saya tak balik pun ke bilik kerana sangat takut. Pada keesokan harinya saya pergi ke aras atas tu untuk tahu cerita sebenar. Pada malam tu, mereka beramai-ramai keluar makan dan masuk tepat-tepat jam 10 malam dan salah seorang kawan dia ni terpijak sesuatu dan menyepak benda tu. Dia terpijak lepas tu dia sepak benda tu. Sampai je bilik mangsa ni terus kepanasan dan berwatak lain. Allah katanya lagi bahawa benda yang dia pijak tadi berlawan dengan jin yang telah ditanam dalam dirinya. Ini kepercayaan diorang. Jadi saya iakan aja. Kamal sebenarnya banyak sangat cerita seram yang saya hadapi waktu saya belajar dekat Poli 2 ni. Tapi buat masa ni dululah cerita saya. Bagi saya seram sangat. InsyaAllah kalau ada masa saya akan cerita lagi pengalaman saya. Terima kasih, saya selalu tengok channel awak best sangat. Saya doakan awak sentiasa berjaya dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih Kak Ros. So guys, what do you guys think? Kalau first time dengar kisah seram daripada Politeknik, and bukan ini saja guys, ada lagi satu pemilik kisah seram yang berkongsi paranormal story time dia dekat Politeknik. Tapi yang ni Kamal tak sure di Politeknik mana. Macam Politeknik di PD. Selalu korang dengar kisah seram UiTM je kan. Sekarang ni kita dengar kisah seram Politeknik pula. Jom kita mulakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya iaitu Ibrahim tapi dikenali dengan panggilan Im atau Ayim. Saya berasal dari Johor. Sekarang ni saya merupakan pelajar di sebuah politeknik di Negeri Sembilan iaitu Poli PD. Dan saya sekarang merupakan pelajar semester 4. Saya ingin berkongsi satu pengalaman seram yang berlaku kepada saya sekitar 2 tahun lepas sewaktu saya pelajar semester 1. Nampak tak? Semester 1 mesti kena tu. So kalau bersyukur tak korang adik kat rumah sekarang ni. Sebelum itu saya pernah mengalami pengalaman mistik semasa saya berada di tingkatan 5. Tapi masa tu berlaku kepada saya sebulan sebelum SPM. Kalau ikutkan panjang ceritanya, tapi puncanya adalah hijab saya terbuka dan penampakan seperti lembaga hitam di kawasan sekolah saya. Sekarang ni keadaan saya Alhamdulillah hijab saya dah tutup. Jadi sekarang ni keadaan saya okey, just dapat rasa kehadiran makhluk tersebut lah dan berlakunya satu kisah saya di Poli PD. Kejadian ini berlaku pada selepas final exam. Final exam tu exam yang terakhir lah untuk semester pertama. Masa tu adalah time final exam dan telah habis menjawab paper terakhir pada hari Isnin tersebut. Roommate dan rakan-rakan kelas saya akan pulang ke tempat masing-masing selepas hari terakhir paper tersebut. Yelah, mana tak happynya bila dah habis semester 1. Tapi bagi saya tidak. Sebab apa? Sebab saya akan balik ke kampung halaman pada hari Khamis. Sebab kena tunggu cousin yang habis paper. Sebenarnya saya ada cousin yang dekat poli tersebut. Dia ada cousin dekat poli juga. Dan masa tu cousin saya semester 3. Nak dijadikan cerita, pada hari last tersebut saya kelihatan agak sedih jugalah sebab yelah semua rakan-rakan saya dah balik and roommate saya pun balik. So tinggallah saya dan juga beberapa student yang tinggal di blok H. Lama kelamaan sunyilah blok tersebut. Jadi tinggal saya dan bersama seorang senior di blok tersebut. Saya duduk di blok H arah 1 iaitu H1012. Senior itu duduk di blok H juga dan arah 1. So saya panggil senior itu dengan nama panggilan Abang N. Bukan nama sebenar. Kalau ikutkan blok saya tu iaitu blok H bercantum dengan blok J dan blok G. Kawan saya ada bagi tahu yang berkaitan blok J ni, diorang cerita dekat saya. Sini ada bagi tahu dekat blok tu ada kes bunuh diri. Allah, memang tempat-tempat belajar ni banyak kes bunuh diri guys. Sebab apa? Student stress kat situ, so diorang ambil keputusan untuk bunuh diri. Kalau ikutkan masa tu aku buat tak tahulah cerita tersebut betul ke tak, wallahualam. Jadi pada malam itu selepas saya selesai solat isyak di bilik dekat dorm, saya terdengar ada satu tangisan suara di luar tingkap. Masa tu maybe saya ingat ada someone dekat luar tengah tengok movie ke apa, so saya biarkan je. Tapi lama kelamaan suara tangisan tersebut makin lama makin kuat. Jadi entah bagaimana saya dapat rasakan kekuatan dalam diri saya untuk check, untuk periksa dekat luar tingkap tu. Tiba-tiba terkejut dan cuak saya nampak seorang perempuan dengan baju putih tanpa kepala duduk di atas ampaian baju. Wow, ya Allah Tuhanku. Kalau ikutkan bilik saya ni bersebelahan dengan ampaian baju. Masa tu saya dah gelabah teruk dengan saya baca surah-surah yang saya hafal berterabur. Masa tu saya terus tutup lampu dan tidur sebab takut sangat. Padahal boleh je saya keluar dan ketuk pintu senior saya masa tu dan bagi tahu apa yang terjadi. Tapi tidak. Saya terus tutup lampu dan tidur. Tapi selepas kejadian itu, saya terus tersedar pada pukul 2 pagi. Alangkah terkejutnya saya. Langsir dan tingkap bilik saya terbuka. Dalam hati saya, ya Allah, apa yang berlaku ni? Dan masa tu memang saya menangis macam budak kecil. Lepas tu saya terus berlari dan tutup semua tingkap dan langsir. Dalam 2 minit macam tu, tiba-tiba pintu almari roommate saya, ya Allah, pintu almari roommate saya terbuka sendiri. Kau betul tu macam cerita Conjuring dah ni. Tapi yang peliknya saya dah confirmkan betul-betul yang pintu almari tersebut dah kunci. Dan masa tu saya dah cuak, saya terus lari dan buka pintu. Tapi entah kenapa pintu saya tak boleh buka dan dapat rasa ada orang menahan pintu saya dari luar. Ya Allah. Lepas tu pintu almari roommate saya tersebut tiba-tiba tertutup sendiri dengan kuat dan buka balik. Dan masa tu saya terus duduk terdiam dan badan saya kaku.
pejam mata kuat-kuat sambil saya peluk badan sendiri. Jadi kalau korang-korang buat apa tu macam ni, kawan rasa kawan jerit kot. Jadi histeria kot kat situ. Pada hari esoknya, iaitu hari Selasa, saya tak sedar yang saya tidur atas lantai. Dan kejadian malam tersebut takkan hilang dalam ingatan saya. Lepas saya bangun, dengan tiba-tiba saya terus pandang almari rumit saya dan saya cek pintu almari tersebut. Saya pun pelik. Pintu almari tersebut tak boleh nak buka dan terkunci. Dalam hati saya, macam mana pintu ni boleh buka pula masa kejadian semalam? Saya buat-buat tak tahu je lah dan saya terus tukar baju dan mandi. Pada petang tersebut, saya adalah juga cerita dan chat dengan member saya iaitu Absyah pasal kejadian semalam, tapi dia buat endah tak endah je. So, saya biarkan je lah. Selepas tu, pada malam tersebut pukul 11.30 malam, saya baring atas katil sambil main phone dan dengar lagu. Tiba-tiba, lampu bilik saya terpadam dan saya dengan rasa cuak takut dalam hati, takkanlah kena lagi kan. So saya terus onkan lampu dan peliknya lampu tak boleh on pula. Masya Allah. Dah cuba banyak kali tapi tak boleh juga. Lepas tu saya terus chat abang senior blok tersebut tapi tak reply. Maybe dia tengah busy atau tengah study. Tak tahu kenapa perasaan saya bercampur aduk. Macam-macam perasaan ada. Yang peliknya lampu blok dekat luar tu menyala tapi bilik saya ni gelap. So saya cuba think positif. Maybe ada masalah elektrik ke apa. So, saya terus buka pintu dan pergi ke tandas. Dalam beberapa minit macam tu, saya terus keluar dan tiba-tiba lampu kat blok HRS1 gelap. Lampu kat blok tu. Masa tu sumpah dah goosebump teruk dan terus lari balik ke bilik, kunci pintu dan terus tidur. Tapi saya tak dapat nak tidur nyenyak sebab yelah fikir kejadian semalam. Lepas tu saya dapat satu chat ingatkan senior. Rupanya makcik saudara saya iaitu mak kepada cousin saya. Kan dia cakap dia ada cousin yang semester 3 tu kan. Dia ada bagi tahu kalau boleh duduk dengan cousin kat rumah sewa. Tapi tak tahu kenapa saya macam degil dan tak nak duduk dekat rumah cousin. Yelah at least saya ada teman and tak nak jadi apa-apa kat saya. But tak tahu kenapa saya nak stay je kat blok tersebut. So, perbualan saya dengan makcik saya berakhir pada pukul 12 macam tu. Lepas tu saya terus off data dan terus tidur. Tak sampai berapa saat macam tu, tiba-tiba saya terdengar ada orang lalu-lalang dekat luar bilik. Jadi saya terus terbangun. Maybe saya fikir tu senior yang nak pergi tandas atau pergi bilik member. Lepas tu bunyi lagi orang berjalan lalu-lalang dekat luar. Jadi saya ambil keputusan, saya buka pintu dan tengok dekat luar ada orang ke tak. Masa nak buka pintu tu, saya terdengar ada orang berjalan slow dengan berantai. Korang dapat bayangkan tak? Dia terdengar macam ada orang jalan tapi bunyi rantai besi macam kaki dia kena gari dengan besi. Macam bunyi orang berjalan dengan penuh kesakitan. So tak jadi nak buka pintu tersebut. Apa yang saya boleh buat, saya senyap-senyap tengok bawah lubang pintu bilik saya dan terkejut saya nampak ada kaki dengan berantai besi macam dekat penjara dulu-dulu. Berhenti depan pintu bilik saya. Apa yang saya boleh ingat sampai sekarang, kaki tersebut penuh dengan darah, buruk dan berbau busuk macam bangkai. Macam orang tengah siksa atau sebat kaki macam tu lah. Dengan nama Allah, saya dah takut sangat dan terus ambil handphone dan call senior tapi tak angkat-angkat juga. Banyak kali jugalah saya call tapi tak angkat. Maybe fikir senior tu dah tidur. Tiba-tiba pintu bilik saya diketuk 3 kali dan makin lama makin kuat. So dengan tangan saya yang gigil ni, terus buka aplikasi surah dalam phone saya dan buka Yasin dengan kuat-kuat. So saya biarkan je tapi pintu still kena ketuk and saya tak dapat nak tidur. Sampailah nak dekat subuh, saya terus terlelap. Pada hari ketiga, iaitu hari Rabu, masa tu saya macam nak demam, nak pingsan pun ada. Pagi tu lepas saya dah mandi, saya dah tukar baju apa semua, saya terus kemas baju dan barang-barang saya, masukkan dalam beg yang telah diasingkan. Yalah sebab esok hari Khamis, dia dah nak balik dah. So kemas apa yang patut. Lepas tu dalam pukul 10 pagi macam tu, kafe yang dekat dengan blok saya buka. So terus pergi sebab nak breakfast.
Lepas tu lepas dah breakfast, saya dah nampak makcik cleaner yang saya kenal. Makcik tu selalu ada dekat Blok H. Pagi-pagi sebelum nak pergi kelas tu, memang selalu nampak makcik tu tengah sapu sampah dekat belakang blok and then dia buang sampah. Lepas tu saya terus sapa makcik cleaner tu dan share cerita yang berlaku dekat saya 2 hari berturut-turut. Oh by the way, saya ada beli nasi lemak kat kafe tu. Lepas tu dia bagi makcik tu nasi lemak juga. And then so ini conversation dia. Dia bagi salam dekat makcik dan tanya khabar kat makcik. And then makcik tu jawab salam dan dia pun kata dia sihat. And then Ibrahim ni cakap, makcik, Im nak tanya sikit boleh? Sebenarnya saya kena kacau 2 hari berturut-turut macam tu. Lepas tu Im ni dia ceritalah benda apa yang kacau dia dalam masa 2 hari ni kan. And then makcik cleaner tu cakap, kalau adik nak tahu, blok sebelah ni ada orang bunuh diri masa tahun-tahun dulu. Tak ingat pula tahun berapa. Nak dijadikan cerita, roh mayat tu selalu mudah mandi kat kawasan dekat-dekat sini lah. Lepas dengar cerita dari makcik tu, muka aku terpucat gila. Lepas tu tiba-tiba makcik tu terus call salah seorang ustaz dekat pusat Islam. Pusat Islam tu macam surau lah. Surau masjid macam tu dekat universiti. Oh, sama lah kan, Politeknik. And check Blok H tersebut. Lepas tu waktu maghrib macam tu aku terus ke pusat Islam. Oh, dia dah terus aku So Kamar teruskan baca aku. And solat berjemaah sama-sama. Lepas tu salah seorang ustaz dekat situ panggil aku and bagi 1 botol dan air yasin dekat aku. And ustaz tu kata, minum air ni dan baca bismillah. Baca selawat 3 kali dan minum. Lepas tu sapu dekat muka and simbah air tu sikit dekat luar bilik and setiap penjuru dinding termasuk kat tingkap. So aku ikutlah cakap ustaz tu. Alhamdulillah, kejadian hari ketiga tu tak ada apa-apa berlaku. And aku tidur dengan aman dan nyenyak sekali. Pada hari terakhir iaitu hari Khamis, aku berkemas dan tunggu cousin aku habis paper. Sebenarnya aku balik Johor naik dengan makcik saudara aku. So memang balik dengan diorang sekali. Lepas tu diorang dah sampai and aku terus pulangkan kunci bilik ke pejabat Kamsis dekat kafe. Ni Kamsis? Asrama. Sebelum nak balik tu aku ada juga nak jumpa senior dekat aras aku tu, tapi dia tak ada. Maybe tengah jawab exam kot. So aku chat senior tu yang aku nak balik. Lepas tu dalam fikiran aku teringat makcik cleaner tu and nak jumpa lah sebab nak salam perpisahan macam tu. Lepas tu aku cari and tak ada pula. Maybe dia tengah jaga atau bersihkan blok lain kot. So masa nak balik tu, sebelum nak keluar dari college tu, tiba-tiba aku ternampak makcik tu berdiri tegak kat bahagian tangga dekat kawasan blok A dan blok B. Dia pandang aku semacam. So aku dah tak nak fikir apa-apa. Aku terus tidur dalam kereta tu. So itulah pengalaman seram saya yang berada di poli tersebut. Memang ceritanya adalah kisah benar. So up to you nak percaya ataupun tidak. Masya Allah. Guys, plot twist. Sebenarnya senior dia tu dah lama balik. Bisang tu kalau aku dekat situ. Kalau Kamar jadi dia pun balik tu memang barai, aku tak nak tahu dah apa-apa pasal benda tadi yang berlaku kat poli. Seram sih. Tapi cara dia cakap tadi macam makcik cleaner tu pun macam something je. Tapi makcik cleaner tu yang panggil ustaz. Wallahualam. So guys, itulah dia kisah daripada Politeknik. Thank you juga kepada yang share kisah seram ni. Kami harap korang terus kuat dan jangan lemah semangat lah. So itu saja video untuk kali ini. Terima kasih yang dah tengok video sampai habis. Jangan lupa guys tekan subscribe, itu gratis aja. And jangan lupa tekan butang notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.